Hai, bersedia untuk sambungan sikit lagi ya. Kita berjumpa semula dalam subtopik kedua ya, kadar, or in English we call it as rates. Okay, today we're going to look at the relationship between ratio and rates. Okay, anda telah mengetahui apa itu nisbah hari itu. Hari ini kita lihat apakah hubungan antara nisbah dan kadar. Okay, first of all, I'm going to give you one example. Okay, topik ni kadar, rates kan in English. Okay, so katakan ada sebuah kereta. Okay, ada sebuah kereta. Ni kereta mainan lah. Kereta mainan anak cikgu ni. Okay, kereta ni dia boleh bergerak. Okay, this car can travel 285 kilometers in 3 hours. Okay, kereta ni boleh bergerak 285 kilometer dalam masa 3 jam. Okay, macam mana cikgu boleh definisikan kadar? Okay, maksudnya hari itu untuk nisbah in the part of ratio, we see that both of the units, when we want to compare two units, both units must be in the same unit, right? Okay, dua-duanya kena unit yang sama. Tapi pada hari ini kita akan lihat kadar. Kadar ni dia menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit. Okay, dua kuantiti yang berbeza unit ya. Tapi dia berhubung antara satu sama lain. Ada hubungan dia. Bagaimana hubungan dia? Sebab tadi cuba beritahu kereta ni boleh bergerak 285 km dalam masa 3 jam. Ada hubungan kan? Berapa jarak dia boleh gerak dan berapa jam yang telah diambil untuk gerak banyak tu. Okay. So we look at the how the two quantities with different units are related to each other. Okay, two quantities with different units are related to each other. Okay. So, ada lagi contoh cikgu boleh bagi tahu. Contohnya, okay, sebelum lihat contoh itu, cara kita menulis kadar, the way we write rates, dalam bentuk pecahan begini. 285 km, perkan dia 3 jam. Macam mana kita tahu jam dekat bawah dan kilometer ke atas? Kita akan tengok contoh yang seterusnya. Cikgu ada satu contoh di sini. Dah tulis dah. Come over here a bit. Alright, sorry. Nyatakan kadar dan dua kuantiti dalam situasi yang telah diberikan. Nyatakan kadar dan nyatakan dua kuantiti yang digunakan dalam situasi yang cikgu bagi dekat sini. State the rate and the two quantities in the given situation. Number one is Fatin buys 2 kg of mangoes for RM10. Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10 RM10. So, macam mana kita nak tulis dalam bentuk kadar dan bagaimana kita nak tentukan dua kuantiti yang digunakan. What is the rate and what are the two quantities used? Here you can see two quantities used. Dengan senang anda boleh lihat apakah dua kuantiti tersebut. RM, ada tak RM dekat sini? Dua kuantiti yang terlibat adalah RM dan juga kilogram. Betul tak? GC, the mass and also the jumlah wang. The money amount that is used. Itu adalah dua kuantiti yang telah digunakan. Sekarang cabarannya bagaimana kita nak tulis ni kilogram dulu ke RM dulu. Macam mana? Cikgu terangkan sedikit lah. Jika ibu kamu pergi ke pasar, if your mother is going to market, she'll be asking, give me a kilogram of mangoes, or give me mangoes for RM5, or give me mangoes for RM2. Adakah ibu kamu kalau pergi pasar dia akan minta buah mangga untuk 2 kilo, 1 kilo, 8 kilo, ataupun bagi mangga untuk RM53 atau RM27? Ada tak dia minta macam tu? Tak ada kan? Orang tak minta untuk RM10, orang tak minta untuk RM15, tak ada. Orang akan minta by kilo. Saya nak untuk 1 kilo, saya nak untuk 2 kilo, macam tu. Benda yang kita minta tu 1 kilo, 2 kilo, yang benda kita minta tu, ini cara cikgu untuk ingat. I don't know how to teach you. This is one of the way how I train my students to remember. Benda yang kita minta itu akan berada di bawah. Memang kita tahu kadar perlu guna tulis dalam bentuk pecahan. In the fraction form, we know that earlier. Rates must be written in the fraction form. But how do you write? This could come out in your exam questions, as a exam question. So, benda yang kita minta tu akan berada di bawah 2 kg dan yang selebihnya RM10 tu akan berada di atas. Sama macam tadi. Kereta tu bergerak 285 km dalam 3 jam.
Okey, kalau cikgu nak cerita ke orang, cikgu tak beritahu dalam satu cikgu tak beritahu okey untuk 30 minit banyak ni kereta saya bergerak, tak. Okey, kita selalunya tengok berapa kilometer dia bergerak. Okey, dah gerak 285 km. Baru kita check time. Berapa lama dah kita bergerak? Oh, dah 3 jam. Okey, kita akan tengok yang ini dahulu. Okey, maksudnya kalau begini barulah kita boleh bahagi dan tengok. Kalau 285 km 3 jam, untuk 1 km berapa jam dia boleh bergerak? Kan? Alright? Okey, itulah serba sedikit. Kita tengok lagi satu contoh kalau kau masih tak faham. Okey, ini contoh seterusnya. Cikgu ada kat sini. Okey, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol. 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. A car consumes 1 liter of petrol for a distance of 12 km. Sama kereta kereta yang sama. Dia memerlukan apa? Dia menggunakan 1 liter petrol untuk 12 km. Okey, kita pergi ke petrol station. Kita pergi stesen petrol. Kita akan minta isi 1 liter. Kita akan minta isikan kita akan minta okey, budak the boy at the petrol station untuk isikan petrol dengan minta saya nak isi petrol untuk 10 km, 12 km, atau kita akan minta saya nak isi petrol untuk 1 liter. Macam mana kita akan minta? Okey, permintaan kita itu akan berada di bawah. Okey, so cara menulis kadar. Okey, cara menulis kadar kita letak per. Okey, kadar or rates. Okey, sama dengan benda yang mana kita minta, isi minyak untuk 1 liter ke atau untuk 12 km saya nak isi. Kita minta 1 liter kan. So benda yang kita minta tu akan berada di bawah 1 liter or 1 liter. This is the spelling in English. Okey, benda selebihnya kita tulis di atas. Cikgu harap kau faham dan dua kuantiti yang terlibat adalah ni apa dia, jarak. Okey, jarak. Okey, dalam kilometer dan juga isi padu liter. Okey, itu cara kamu menjawab soalan. Okey, yang seterusnya adalah yang ni, menukar unit ukuran kadar, or in English we call it as conversion of units of rates. How to convert the units of rates. Okey, contoh Raj menunggang basikal dengan lajunya 5 meter per saat. M adalah meter, ini adalah per saat. Okey, Raj is riding his bicycle at a speed of 5 meter over second. Okey, ini meter, ini second. Sekarang soalannya, tukarkan 5 meter per saat ini kepada kilometer per jam. Okey, anda nampak dari meter dia nak tukar kepada kilometer, dari saat dia nak tukar kepada jam. Okey, dua-dua pun nak tukar unitnya. Okey, in English we call it convert 5 meter over second to kilometer over hours. Okey. Okey, mari kita lihat cara untuk buat. Kamu kena tumpukan perhatian betul-betul. Okey, lihat kelas. Pertama sekali kita tulis apa yang diberi. 5 meter per saat over second, right? So over tu, per itu kita tulis sebagai pecahan biasa yang kita tulis. Per dengan saat. Betul? Dan saat ini, bila dia tak ada nombor kat depan, kita tulis sendiri ada 1 di hadapan. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, seterusnya kita nak convert. We want to convert this. Kita nak tukar benda ni. Yang atas akan tukar kepada kilometer dan yang bawah akan tukar kepada jam or hour in English. Okey, hour. Okey, cikgu hanya tulis dalam 1. Cikgu harap kamu dapat tumpukan perhatian. Okey, dekat tepi ni kita tulis 1 kilometer sama dengan berapa meter hari tu? Okey, 1000 meter. K mewakili 1000 kan? Okey, simpan dulu benda tu. Sekarang J dengan S, apa hubungan mereka? 1 hour or 1 jam bersamaan dengan berapa minit? How many minutes? 60 minutes. That's right. Tapi sekarang kita nak bukan minit tapi saat. We want second. So 1 minute equivalent to 60 seconds. Okay. Sekarang kita nak daripada saat, hubungan dia dari sini terus ke sini. So mesti dia melangkaui dua-dua ni. Kita lihat bagaimana. Di sini kalau dari kilometer ke meter kita perlu darab. Nombor akan berkembang, gemuk. Okey,
kalau terbalik kita perlu bahagi dengan nombor yang sama. Sama, yang ni pun begitu Kalau dari jam ke sini kamu perlu darab, kalau dari sini ke sini kamu perlu bahagi. Okey, kita lihat. Ini meter ke kilometer. Tuliskan dahulu nombor yang diberi 5 per dengan kita tulis dia. Ini rumah dia, rumah meter ke kilometer, kita selesaikan di atas. Jangan kacau rumah bawah Okey. Dari meter kepada kilometer. Tadi kilometer kepada meter. Darab. So kalau terbalik kita perlu bahagikan dengan 1000. Settle Kalau kamu tak faham, kamu pausekan video ni, kamu lihat ulang banyak kali. Okey tak? Okey, benda akan jadi mudah kalau kamu tengok banyak kali dan cuba banyak kali. Okey, sama juga ini dari saat, from second to hour, dari saat ke jam. So bila dia terbalik kamu perlu bahagi. Ini berapa? 1. Bahagi dengan berapa 60 yang terlibat? Ada 260 yang terlibat. So kita letak 260 begitu. Lepas tu kamu just tekan kalkulator. Tapi kalau kamu rasa susah, kita cuba selesaikan dahulu 5 per 1000 tulis balik benda yang sama, perkan dengan 1 per 6 kali 6 berapa? 36. Ada berapa kosong? 2 kosong. Okey, yang atas kilometer tulis balik, yang bawah jam, or in English we call it as hour. Right? Okey, now apa yang kita kena buat? Ini cikgu panggil sebagai sandwich. Atas dengan atas adalah roti. Mereka kawan roti. Atas dengan atas kawan roti Jadi apa yang kita perlu buatlah, kita perlu darab atas dengan atas. So 3600 kita akan kalikan dengan 5. Berapa jawapannya? 18. Tulis 18,000. Tekan kalkulator kalau kamu tak faham Lepas tu yang inti daging kat dalam ni, okey, ini dua kawan. Kamu darabkan had dalam dua ni. 1000 kali dengan 1, kamu akan dapat perkan dengan perkan dengan berapa tadi? 1000. Faham kelas? Okey, cikgu harap kamu fahamlah Yang atas kita tulis salin balik unit dia km. Okey, for those who are doing in English, the down one is H, bukan J In English we call it hour. Alright. Sekarang kita akan cancelkan 1020, 1020, 1010. Okey, habis. Apa yang tinggal? 18 km per jam. Okey. Or another way of writing it is, lagi satu cara untuk tulis 18 km per jam. Begitu. Atau lagi satu cara untuk menulisnya, 18 km, tulis jam, kuasa negatif 1. Negatif 1 ini menunjukkan benda tu adalah per. Mana-mana satu kamu tulis adalah betul. Jangan tulis 3-3 lah, tak payah. Okay, one of it. Or in English, you just write 18 km per hour. Same lah, like this or like this or like this kan. Cikgu harap kamu faham bahagian penukaran unit. Okay. Okey, cikgu sambung dengan satu lagi contoh in case kamu tak faham, contoh yang berlainan jenis sikit. Okey, ketumpatan sebuah kubus adalah 2700 kg per meter persegi. Betul ke meter persegi ni? Meter padu 3 lah padu, bukan persegi. Kalau persegi kuasa 2. Okey, 2700 ada sebuah kubus. Okey, dia punya ketumpatan dia adalah 2700 kg per meter padu. Kamu perlu tukar benda ni ke kg, tukar ke G, dan M3 tukar kepada cm padu. Okay, density of a cube is 2700 kg per m cube. Okay, you have to convert this into gram per cm cube. Bagaimana? Kita akan lihat sekarang. Tulis seperti biasa 2700 kg per, itu adalah garis M3. Okey, ada satu dekat depan. Alright. Okey, sebelum kita buat ni, kita tengok cara tukar kan, kilogram. 1 kilogram kita tulis kat tepi sama dengan berapa gram? 1000 gram. Betul And then kita ada apa lagi? Meter. 1 meter sama dengan
100 cm. Okey. Kalau ikut sini darab, kalau ikut sini bahagi. Samalah darab, bahagi. Tapi dekat sini apa bezanya? Ada padu, ada kuasa 3. Kalau kuasa 3, 1M3 sama dengan benda ni kita kena tulis 3 kali. Faham tak? Baru kita akan dapat CM3. Dia nak CM3. Oh, tak nampak sayang. Tak nampak. Nampak Okey. Alright. So, kalau kita nak tukar benda ni, kita kan rujuk pada sini. 2700 seperti biasa kita sedang menukar ke ini, yang ni tukar kepada gram dan yang bawah tukar kepada cm padu. Okey, lepas tu kita akan gariskan yang atas dulu, kita buat yang atas dulu. Kilogram tukar kepada gram. Kilogram kepada gram kita perlu darab. So 2700 darab dengan berapa? 1000. Habis cerita yang atas. Yang bawah kita perlu tukar kepada cm padu. Dah ada dah kat sini, cantik dah. Kamu just ambil dan salin balik. 100 kali 100 kali 100. Sekarang kita nak potong. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tinggal 1. Okey. Betul ke? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tinggal lagi 1 kosong kan. 1 kosong ni kita gerak titik. Jadi kita akan dapat 2.7 gram per. Dia nak dalam per. Jadi kamu jangan simpang begini atau per kan, ataupun tulis negatif satu tu, tak boleh. Tulis seperti mana soalan nak. Kamu dia nak per cm padu, per cm cube. So you write it that way. Simple right? Itu sahaja untuk penukaran unit. Okey, kita dah tamat kelas pada hari ini. Terima kasih sebab belajar. Cikgu sayang semua. Bye.